Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Allah, salam pengorbanan dan salam kasih sayang. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam wawancara bahasa pada hari ini. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bersama saya Nur Azimah, moderator pada pagi yang bahagia ini, akan menjadi pengemudi kepada bahtera kita untuk meredah lautan gelora dalam mencari intipati berkaitan dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, bahasa menunjukkan bangsa, maju bangsa merupakan sebahagian daripada kata-kata hikmat yang menunjukkan perkaitan rapat antara bahasa sekaligus menggambarkan perkaitan antara bahasa dan bangsa. Dalam erti kata lain, maruah bangsa itu terletak kepada bahasa. Justeru apabila sesuatu bahasa itu diperkotak-katikkan, maka goyahlah bangsa itu. Ini dapat dikaitkan dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi dalam komunikasi masyarakat kita. Oleh itu, kita akan dihadiri oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia memartabatkan bahasa. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang penulisan rencana bimbingan bahasa Melayu untuk pelajar serta telah mengarang puluhan buku panduan bahasa, buku ilmiah, buku rujukan dan kamus. Beliau juga merupakan pengerusi lembaga pengelola DBP, merangkap pengarah Institut Tamadun dan Alam Melayu serta penyandang kursi Za'ba Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selain itu, anak kelahiran Puteri Gunung Banang ini juga dilahirkan pada 20 Oktober tahun 1953. Beliau telah menerima pendidikan sehingga ke ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa. Namanya tidak asing lagi dalam kalangan ahli bahasa dan peminat bahasa di tanah Melayu serta di luar negara. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, tokoh yang dimaksudkan oleh saya ialah yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awan Sarian. Apa khabar, Prof? Sungguh tampan Prof pada hari ini, ya? Alhamdulillah, khabar baik. Tidak kurang cantik pada kita pada hari ini. Apa khabar saudari moderator? Alhamdulillah sihat. Kalau tidak sihat pun, saya akan usahakan juga untuk bersama-sama pada hari ini. Namun Prof, pada hari ini kita bukan berdua saja. Malah juga kita akan ditemani oleh seorang pakar ilmuwan yang juga tidak kurang asingnya dalam dunia bahasa, iaitu Dr. Aisyah Melikan yang merupakan Ketua Jabatan Pengajian Bahasa Melayu di University of England. Beliau juga merupakan seorang yang pakar dalam ilmu bahasa dan merupakan anak jati Kelantan. Jadi apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Hadirin sekalian, sebelum kita mendalami dengan lebih mendalam wawancara kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun bagi membuka tirai wawancara kita pada hari ini, ya. Izinkan saya. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis tanpa ada yang berbicara. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, ayo kita mendengar sedikit sebanyak perkongsian dan pendapat daripada tokoh bahasa kita terlebih dahulu, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awan Sarian berkaitan dengan sumbangan dan peranan Prof dalam pemartabatan bahasa Melayu. Dipersilakan, Prof. Terima kasih saudara moderator yang cukup manis pada hari ini.
Jadi sebelum saya memulakan menceritakan sedikit tentang peranan dan juga sumbangan saya dalam memertabatkan bahasa Melayu ini, suka untuk saya berkongsi lah dengan hadirat sekalian tentang bagaimana saya mula bergiat aktif dalam bidang bahasa ni. Sebenarnya subjek bahasa ni telah menjadi subjek kegemaran saya sejak saya di bangku sekolah lagi, di mana saya dapat lihat bahawa saya mudah memahami dan juga mempelajari kemahiran menulis dan juga membaca dalam tulisan Jawi maupun tulisan Rumi. Jadi di bidang penulisan pula, saya mula bergiat aktif dalam bidang penulisan ni sejak saya berada di tingkatan 1 di sekolah menengah pada tahun 1969 tak silap saya, iaitu saya banyak menghasilkan coretan pendek yang berbentuk cerpen. Namun pada masa ketika itu saya lihat kita boleh tengok bahawa bahan-bahan ilmiah berkaitan dengan kanak-kanak dan remaja ini masih lagi belum disebarkan secara meluas. Jadi tidak diterbitkanlah ke mana-mana syarikat penerbitan pada ketika itu. Tetapi pada ketika saya menginjak masuk ke tingkatan 4, saya mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk terus menulis apabila satu karya yang saya hasilkan iaitu rencana pendek berjaya diterbitkan dalam akhbar utusan pelajar, di mana pada ketika itu merupakan tulisan karya pelajar yang pertama daripada sekolah saya diterbitkan dalam akhbar tersebut. Jadi hadirin hadirat sekalian, mengenai tentang kepakaran saya dalam bidang bahasa ini sebenarnya tidak berdiri dengan sendirinya. Saya dibantu dan dibimbing oleh ramai tokoh terkenal, sebagai contohnya penggerak kepada asas 50 yang kita gelar sebagai Angkatan Seseorang 50 pada ketika itu, iaitu Allahyarham Pak Asram. Pak Asram ni dia telah banyak membantu saya lah dalam memberi dorongan kepada saya. Sebagai contohnya yang saya ingat, beliau pernah memberi dorongan kepada saya untuk menjadi tutor 9 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk mengajarkan tata bahasa dan juga gaya bahasa kepada mahasiswa di sana. Jadi seterusnya saya akan berceritalah tentang peranan dan sumbangan saya sedikit bagaimana saya memertabatkan bahasa Melayu. Sebenarnya di awal fasa kerjaya saya banyak terlibat dalam program dalam syarikat penerbitan yang di mana saya menjadi editor dalam menerbitkan pelbagai buku dan juga buku, sebagai contohnya buku teks, ensiklopedia, buku rujukan dalam bahasa Melayu. Dan di situlah saya belajar bagaimana nak menangani isu bahasa, terutamanya dalam perancangan bahasa dan penerbitan, di mana pengalaman di situ saya dapat gunakan sehingga hari ini. Namun hadirin-hadirat sekalian, pada masa itu juga saya banyak menggambling tenaga saya dalam memberi penataran bahasa kepada di seluruh Malaysia, iaitu khususnya kepada syarikat dan agensi kerajaan, institusi pendidikan dan sebagainya. Jadi seterusnya, saya pada tahun 1986 saya pergi ke Universiti Putra Malaysia UPM, membantu mengelola satu program yang baru diwujudkan pada ketika itu, yang saya ingat di Fakulti Pengajian Pendidikan, iaitu kita gelar sebagai program pengajian pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Jadi seterusnya juga saya pergi pula ke Jabatan Pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana saya menjadi penyelaras kepada program pendidikan bahasa Melayu di sana, dan saya menjadi penggerak kepada pelaksanaan pendidikan bersepadu dalam melatih bakal guru yang berijazah dan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, di sana juga saya ingat bahawa pada tahun itu 1998 saya berjaya mendapatkan ijazah Doktor Falsafah dengan tesis saya bertajuk Falsafah Pendidikan Bahasa. Jadi bukan sahaja dalam negara, saya juga bergiat aktif di luar negara lah. Sebagai contohnya, saya pernah ke China dalam membantu memertabatkan taraf pengajian Melayu di sana, iaitu saya memperkenalkan berbagai kursus-kursus baru di sana, sebagai contohnya sosiolinguistik,
pembandingan bahasa Melayu, warian Malaysia dan Indonesia, tata bahasa dan sebagainya. Di situ saya kira dapat bantulah memertabatkan bahasa kita di sana dan agar ramai tahu uniknya bahasa kita sebenarnya. Jadi yang terakhir adalah saya juga mengusahakan si penerbitan siri monograf pengajian Melayu dan pernah menjadi penyemak kepada beberapa kamus dari bahasa daripada bahasa Melayu kepada bahasa Mandarin, dan saya kira pengorbanan saya ketika itu dapat membantu memberi kefahaman kepada masyarakat di sana tentang bahasa kita. Jadi itu sajalah sedikit tentang peranan dan sumbangan saya. Namun dengan sumbangan-sumbangan yang saya telah sumbangkan dan juga tokoh bahasa lain sumbangkan, saya melihat bahawa bahasa Melayu ini tidak dimartabatkan sewajarnya di negara kita sendiri. Mengapa saya berkata begini? Kerana kita lihat bahawa masyarakat warga negara Malaysia sendiri seolah-olah malu ataupun mungkin tidak yakinlah bahawa bahasa Melayu ini dapat digunakan dalam mengungkapkan perkara-perkara tinggi, sebagai contohnya perundangan, pentadbiran dan sebagainya. Jadi kesannya di sini kita melihatlah bahawa bahasa Melayu, bahasa kita sendiri ini tidak dapat dimartabatkan sepenuhnya di negara kita sendiri. Jadi saya mengharapkanlah agar semua warga negara di Malaysia ini memainkan peranan yang penting dalam martabatkan bahasa Melayu. Ralik ya, saya mendengar perkongsian yang dikongsikan oleh Prof kita. Jadi melalui apa yang dikupaskan oleh Prof kita dapat lihat di sini bahawa kedudukan bahasa Melayu semakin kritikal, di mana kita dapat lihat dan dengar soal perjuangan atau memperjuangkan bahasa Melayu ini sejak dari dulu lagi. Oleh itu, bolehkah kami semua mendengar sedikit sebanyak pandangan daripada doktor berkaitan dengan pemartabatan bahasa Melayu di Malaysia kini, terutama dengan apa yang telah dibuat oleh Prof kita. Persilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Berdasarkan soalan daripada Tuan Moderator kita tadi, saya telah mengkaji buku Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awal Sarian itu sendiri, iaitu Pemikiran Awal Sarian dalam Pemartabatan Bahasa Melayu. Dalam buku ini menceritakan bagaimana usaha Prof untuk meningkatkan kedudukan bahasa Melayu. Antara yang dikupaskan oleh Profesor sendiri ialah beliau sentiasa menganggap bahawa pejuang-pejuang bahasa ini ibarat kisah dongeng Sisyphus, di mana kita tahu dalam tradisi Yunani Sisyphus ni dihukum kerana membuat sesuatu kesalahan. Mereka disuruh menolak satu batu besar ke bukit. Itulah kerja yang dihukum oleh Sisyphus. Jadi apabila batu itu sampai di puncak bukit, ternyata adanya sang dewa yang menolak dan menekan batu itu ke bawah. Ini seakan-akan analogi bagi perjuangan bahasa Melayu. Hal ini dapat dikaitkan kerana apabila kita hampir berjaya di puncak bukit tersebut, ternyata adanya tekanan yang mempengaruhi kejayaan kita. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Perkara ini juga dapat dilihat dalam bahasa Melayu di mana UKM ditubuhkan pada tahun 1970, iaitu 13 tahun lebih awal daripada ketetapan kerajaan, yang telah membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang tinggi. Oleh itu, sepanjang tempoh tersebut terdapat pelbagai perubahan pasal surut yang berlaku terhadap bahasa Melayu. Kalau kita nak cakap mengapa berlakunya perubahan pasal surut, demikianlah kerana kemajuan tercapai, kemudian adanya perubahan dasar. Oleh itu, hadirin dan hadirat, Profesor menerbitkan buku yang bertajuk Pemartabatan ini seolah-olah bahasa Melayu itu belum cukup untuk dimartabatkan. Jadi buku ini diterbitkan bagi mencerminkan perjuangan supaya bahasa Melayu itu tidak berbelah bagi untuk dimartabatkan. Selain itu, hal ini juga boleh dikaitkan dengan PPSMI, iaitu Program Pembelajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris. Program ini merencanakan pertumbuhan perkembangan bahasa Melayu. Hal ini bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, malah telah menyebabkan pencapaian mereka merudum. Ia tanpa sedar telah merendahkan nilai bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu, sedangkan penerapan yang dikejar
kerja itu hanyalah diberikan kepada syarikat yang berasaskan keuntungan semata-mata. Bukan saja itu, kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu ini tidak kurang dikuasai oleh pelajar lepas SPM. Malah ada yang tidak faham terhadap bahasa ini. Kalau kita cakap mungkin mereka sedikit sukar mempelajari bahasa yang bukan bahasa asal mereka disebabkan keturunan. Tetapi untuk berlaku adil, ini bukanlah 100% disebabkan kaum maupun keturunan. Ada juga orang Melayu yang di Malaysia ini sama ada tidak fasih ataupun tidak yakin dengan bahasa Melayu kerana mereka meletakkan bahasa Inggeris di puncak. Begitu juga dalam bidang pentadbiran, ditegaskan sudah 10 tahun masih boleh menggunakan bahasa Inggeris, tetapi tidak mungkin berterusan kita membiarkan bahasa Melayu ini terus terpinggir dan wujudnya kelempangan yang sewajarnya diberikan peluang untuk diutamakan terutamanya dalam aspek pendidikan dan pentadbiran. Buat pengetahuan semua, tindakan seorang menteri yang didakwa mengeluarkan kenyataan dalam bahasa Mandarin, kenyataan rasmi dalam bahasa Mandarin yang lalu telah mengundang pelbagai kecaman daripada pencipta bahasa. Meskipun kenyataan rasmi dalam bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi juga turut digunakan. Sedangkan menteri tersebut mempertahankannya dengan mengeluarkan kenyataan dalam 3 bahasa kerana baginya hal ini berpotensi untuk menekankan kepelbagaian bahasa di negara kita. Keputusan ini bercanggah dengan aspirasi rakyat Malaysia kerana ia sepatutnya memelihara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Apatah lagi meletakkan bahasa Melayu ini setaraf dengan bahasa lain. Jadi ini adalah salah satu tindakan penghinaan kepada bahasa ibunda kita. Jadi usaha memartabatkan bahasa Melayu yang dilakukan oleh Prof kita sendiri adalah untuk mengembalikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sekaligus menjadikan bahasa budaya tinggi ke arah membina tamadun dan pembangunan negara. Itu sahaja pandangan saya dalam dunia pemartabatan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, jadi jelaslah bahawa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Prof kita sendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, mengenai ulasan daripada doktor tadi, boleh Prof ulaskan sedikit sebanyak mengenai pernyataan yang menyatakan untuk sesebuah negara itu maju, mereka perlu menggunakan bahasa antarabangsa. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju di luar sana, mereka masih mengekalkan bahasa ibunda mereka sendiri. Antara contoh negara maju yang kita boleh lihat ialah negara Jepun, di mana mereka diterapkan dan diajar dengan bahasa negara asal mereka sendiri sejak di bangku sekolah lagi. Ini dapat dilihat melalui aktiviti mereka, iaitu mereka tidak merancukan bahasa ibunda mereka itu sendiri dengan bahasa asing. Ini secara jelasnya dapat menunjukkan identiti sesebuah negara itu. Jadi apa pandangan Prof tentang kenyataan itu? Baiklah, tidak boleh kita nafikan sebenarnya keperluan dalam untuk menguasai bahasa asing itu sebagai satu nilai tambah. Bahkan mengapa Allah SWT menciptakan manusia kita dalam pelbagai bahasa adalah untuk kita menyerap kekuatan daripada pelbagai bahasa itu untuk mengukuhkan tamadun kita. Kita juga boleh melihat pada zaman Abbasiyah, kita lihat bagaimana proses terjemahan itu sangatlah penting. Kita juga lihat bagaimana pihak barat mengambil ilmu falsafah, ilmu sains dan juga ilmu kemanusiaan di zaman ini dan menterjemahkan dalam bahasa yang difahami mereka. Sebabnya kalau mereka menggunakan bahasa kefahaman mereka, maknanya mereka dapat menyerap sesuatu kefahaman itu dengan lebih mudah. Jadi dan ini saya kiralah isyarat Allah yang jelas dalam surah Ibrahim ayat keempat, tidak utus para rasul melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Jadi para ulama sewaktu ketika dahulu, ketika di alam Melayu memperkembangkan agama Islam ini menggunakan bahasa Melayu. Walaupun kita tahu kitab-kitab bahasa ni, kitab-kitab Islam ini banyak digunakan dalam bahasa Arab, namun cara penyampaian itu tetap digunakan dalam bahasa Melayu agar kefahaman itu dapat diperoleh. Jadi saya berpendapat
dapatlah negara Jerman sebagai negara yang kah dalam industri berat. Pengeluaran ubat-ubatannya terkenal di seluruh dunia, masih menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa utama mereka. Dan di negara China, di mana tempat saya tempatkan sebelum ini pun, mereka memegang kepada ideologi bahawa bahasa dapat menyatukan etnik di sana dengan pendidikan yang berlandaskan bahasa, pentadbiran, perundangan. Bahkan di tempat awam sekalipun kita sukar untuk melihat mereka menggunakan bahasa asing. Jadi oleh itu saya ingin menzahirkan rasa syabaslah kepada Perdana Menteri kita baru-baru ini. Beliau bercakap tentang nilai bahasa kita, bukan sahaja dalam konteks dalam negara kita sendiri, malah menggunakan bahasa kita sebagai bahasa rasmi di peringkat antarabangsa. Jadi saya kira usaha inilah yang perlu diteruskan oleh semua warga negara kita agar bahasa kita terus dimartabatkan di seluruh dunia. Jadi secara konklusinya terbuktilah bahawa bahasa asing juga penting dalam sesebuah negara. Namun dalam konteks ini juga bahasa ibunda tidak boleh dipinggirkan kerana ia merupakan tunjang tamadun bangsa yang menjadi lambang dan simbolik kepada negara kita. Oleh itu, bolehkah kami semua mendengar sedikit sebanyak rumusan yang boleh dirumuskan oleh doktor daripada perbincangan kita pada hari ini mengenai soal perjuangan bahasa Melayu ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Rumusannya, kita dapat lihat bahawa Profesor Awang Sarian melihat kemerosotan bahasa Melayu dalam dua aspek, iaitu aspek taraf dan aspek mutu. Pemikiran Prof ini bersifat kritis konstruktif, iaitu setiap kritikan disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Sidang hadirin, bahasa Melayu ini telah menjadi lingkungan perangkas sejak berabad-abad yang lalu di Kepulauan Melayu. Ia menjadi bahasa perantara dalam urusan pemerintahan dan perdagangan. Hal ini dapat dikaitkan apabila di mana negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu telah dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan negara. Walau bagaimanapun, termaktubnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan negara bukanlah petanda berakhirnya perjuangan kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Malah setiap orang perlu berusaha untuk mengekalkan kedudukan bahasa Melayu ini agar tidak dipijak, dihina dan dikeji oleh dunia, terutama sekali di persada antarabangsa. Tambahan pula, walaupun terdapat pelbagai isu, reaksi dan cabaran daripada pihak-pihak yang kurang berpuas hati, terutamanya orang yang bukan Melayu terhadap bahasa kebangsaan, namun melalui langkah-langkah yang dilaksanakan, kita semua mampu berjaya mengatasinya. Hasilnya, bahasa kebangsaan ini bukan sahaja semakin kukuh kedudukannya dalam bidang pentadbiran kerajaan, malah telah mendapat pengiktirafan dalam bidang pendidikan tinggi. Pandangan yang diletakkan oleh Prof juga memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat mereka. Prof juga pernah berkata pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan ini perlu dimantapkan semula, iaitu bermula dari prasekolah sehinggalah ke pendidikan tinggi. Dengan ini, penegasan perlu diberi kepada usaha pembudayaan bahasa Melayu sebagai asas peneguhan tamadun bahasa Melayu dan tamadun bahasa Melayu dalam dua aspek, iaitu yang pertama, pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu selaras dengan Akta Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuhkan Jawatan Kuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Yang kedua pula ialah pembudayaan bahasa yang baik dan mewakili budaya yang tinggi melalui kegiatan kurikulum sehingga ragam bahasa tidak rasmi seperti bahasa semak internet dan bahasa khidmat pesanan ringkas iaitu SMS tidak sampai menggugat bahasa yang mewakili budaya teras. Mungkin pada dasarnya saranan Prof ini bukanlah satu idea yang baru dan mungkin telah dirancangkan dalam sistem pendidikan kita. Namun dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan masih belum mencapai matlamatnya meskipun telah 50 tahun lebih kita merdeka. Oleh itu adalah wajar untuk pihak-pihak tertentu melihat semula kandungan yang ada dalam sistem pendidikan kita
beliau dengan usaha tersebut. Jika belum ada, adakan, dan jika sudah ada, mantapkan dan tingkatkan pelaksanaan dan penguatkuasaan dalam pembatalan bahasa Melayu. Terima kasih Doktor atas rumusan yang cukup padat dan bernas bagi menyimpulkan keseluruhan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang sangat bernilai kerana ianya bukan sahaja menjadi alat untuk kita mendapatkan ilmu secara lebih baik, malah juga merupakan senjata yang sangat berkesan dalam menyatu padukan masyarakat di Malaysia. Justru itu, kemampuan bahasa Melayu juga tidak boleh dipertikaikan kerana ianya diguna pakai oleh lebih daripada 300 juta orang di dunia dan juga merupakan bahasa kelima paling utama di dunia. Nampaknya masa sudah mencemburi kita, ya. Jadi sebelum kami semua mengundurkan diri, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun bagi menutup tirai wawancara kita pada hari ini. Pantunnya berbunyi, melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua, semoga ketemu di lain waktu. Akhir kalam daripada saya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.